Assalamualaikum dan salam sejahtera. Detik 8 malam ini bersama saya Shanun Hanif Suhaimi. Kita tinjau dulu tajuk-tajuk utama malam ini. Satu lagi mayat anak kapal MT Bunga Alpinia ditemui. Kerajaan sasar bantu lebih 200,000 golongan kurang kemampuan. Angka kematian tragedi kapal tangki di Labuan Khamis lalu terus meningkat apabila satu lagi mayat anak kapal MT Bunga Alpinia ditemui hari ini. Ini menjadikan angka kematian akibat letupan kapal itu meningkat kepada 4 orang selepas 2 lagi mayat ditemui semalam. Mayat anak kapal itu yang belum dikenal pasti identitinya ditemui jam 9.04 pagi di perairan Kampung Nagalang. Ia terletak 6 km daripada lokasi kejadian. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Labuan Zainal Madasin mengesahkan perkara itu. Setakat ini satu lagi anak kapal dilaporkan masih hilang. Dalam kejadian 2.30 petang Khamis lalu, kebakaran meletus di kapal itu diikuti dengan beberapa letupan. Kapal itu adalah milik Perbadanan Perkapalan Antarabangsa Malaysia MISC. Kerajaan mensasarkan membantu lebih 200,000 golongan kurang kemampuan meningkatkan tahap kesihatan dan kualiti hidup. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Heng Sey Kee berkata, ia dilakukan menerusi program Siri Penjelajahan Kesejahteraan Keluarga untuk Rakyat Spektra. Menurutnya, program Spektra itu dilaksanakan di 200 lokasi iaitu 62 di kawasan komuniti Kampung Baru, 38 di kawasan Peladangan dan 100 di kawasan kampung tradisional. Beliau berkata di bawah program itu kerajaan menyediakan pelbagai kemudahan termasuk klinik kesihatan keluarga bergerak iaitu 6 buah di Semenanjung dan masing-masing 1 di Sabah dan Sarawak. Antara aktiviti yang dijalankan di bawah program Spektra ialah pemeriksaan kesihatan keluarga, tekanan darah dan lain-lain berhubung dengan kesihatan. Heng berkata kerajaan memperuntukkan 70 juta ringgit di bawah program keselamatan keluarga tanggungjawab kita, sekata yang juga termasuk Spektra sejak 2011. Katanya terdapat 7 badan bukan kerajaan, NGO dan agensi kerajaan berkaitan membantu dalam menjayakan program itu bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kualiti hidup rakyat pelbagai kaum di negara ini. Beliau berkata sehingga kini program itu dilaksanakan di 46 kampung baru, memberi faedah kepada lebih 24,800 peserta dengan peruntukan 1.55 juta ringgit. Negara akan mengalami keadaan ekonomi yang tidak stabil dan ramai akan muflis jika harga kereta serta cuti eksais kenderaan diturunkan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tan Sri Nur Muhammad Yaakob berkata, penghapusan cukai bagi kereta akan mengurangkan cukai negara sebanyak 7 bilion ringgit. Ini jelasnya boleh menjejaskan pembangunan infrastruktur negara terutamanya di Sabah dan Sarawak serta pedalaman Semenanjung. Pada urus niaga Jumaat, indeks global MSCI All World mencatatkan keuntungan terbaik dalam tempoh 2 minggu. Ia mengakhiri sesi urus niaga 2.3% lebih tinggi sekaligus kembali pulih daripada tren menurun selama 5 hari sebelumnya. Sementara itu, FTSE Bursa Malaysia KLCI, FBM KLCI mungkin mendapat sokongan pada paras 1,620 dan dinyatakan secara sederhana. Naib Presiden dan Ketua Penyelidikan Buncit Affin Investment Bank Dr. Nazir Khan berkata, ekuiti global mendapat rangsangan ekoran komen tanpa dijangkakan daripada Presiden ECB Mario Dah yang menyatakan bank akan campur tangan untuk mempertahankan rantau ini daripada musnah. Berdasarkan kepada perbandingan Jumaat, pertunjuk pasaran FTSE Bursa Malaysia KLCI ditutup 18.6 mata lebih rendah pada 1,624.94. Jumlah dagangan mingguan merosot kepada 5.212 bilion saham bernilai 8,744 bilion ringgit daripada 5,916 bilion saham bernilai 8.29 bilion ringgit
minggu lalu. Beralih ke bisnes, harga-harga saham di Bursa Malaysia mungkin memperlihatkan lantunan semula teknikal minggu depan, disokong oleh sentimen global yang lebih baik. Para peniaga menjangkakan pasaran akan kembali menggalakkan sekiranya Bank Pusat Eropah (ECB) campur tangan dalam pasaran ini diikuti dengan pemulihan yang lebih baik di Sepanyol dan Itali. Nur Muhammad berkata jika pembangkang memutuskan untuk menghapuskan cukai eksais, rakyat yang hidup dalam keadaan daif tidak dapat meningkatkan kehidupan disebabkan masalah keuangan. Menurutnya memang benar apabila mereka menghapuskan duty excise, harga kereta akan menurun. Bagaimanapun tindakan itu katanya menyebabkan perniagaan penjualan kereta terpakai yang ada akan muflis dan menjejaskan mereka yang bekerja di situ. Ini sekaligus katanya akan memberi kesan sampingan kepada ekonomi. Justru Nur Muhammad berkata sebarang cadangan untuk mengurangkan excise perlu dikaji dengan teliti beberapa aspek keburukan dan kebaikannya, bukan hanya menabur janji kosong. Beliau berkata demikian bagi mengulas kenyataan pengarah strategi Parti Keadilan Rakyat PKR Muhammad Rafizi Ramli yang berjanji untuk menurunkan harga kereta jika Pakatan Pembangkang memenangi pilihan raya umum ke-13 akan datang. Detik 8 berat seketika menyusul selepas ini. Trio memanah negara kurang menyerlah di Olimpik London. Kita mulakan laporan sukan Detik 8 malam ini dengan acara memanah sukan Olimpik di London. Trio memanah negara gagal menempatkan diri secara automatik ke peringkat suku akhir apabila sekadar menduduki tempat ke-10 daripada 12 pasukan di peringkat ranking sukan Olimpik semalam. Cheng Chu Sian, Haziq Kamarudin dan Muhammad Khairul Anwar sekadar mengutip 1981 mata dan kini perlu menentang pasukan tempat ke-7 Meksiko di peringkat penyingkiran. Ketika trio negara gagal menyerlah pasukan Korea Selatan yang diterajui pemanah dikategorikan sebagai buta, Im Dong-hyun memberi amaran awal. Trio Korea Selatan menjadi atlet pertama sukan Olimpik mencatat rekod dunia dengan mengumpulkan 2,087 mata, 18 mata lebih daripada rekod lama. Lebih menarik, Dong Hyun turut mencatat rekod lamanya dalam acara individu apabila mencatat 696 mata iaitu 3 mata lebih baik daripada catatan lama. Biarpun acara peringkat ranking itu diadakan dalam keadaan hujan dan angin kencang, Dong Hyun jelas tidak terjejas. Sebaliknya, ini adalah kali ketiga dia mengatasi rekod dunia sejak pertandingan ujian Olimpik London. Pemanah Korea Selatan jelas menguasai acara ini dengan Kim Bak-min hanya 1 mata di belakang Dong Hyun, manakala Oh Jin-hyek mencatat 690 mata. Kapten Chelsea John Terry dikenakan tuduhan oleh Persatuan Bola Sepak England FA kerana menggunakan kata-kata kesat terhadap pertahanan Queen's Park Rangers QPR Anton Ferdinand 2 minggu selepas dibebaskan oleh mahkamah atas tuduhan mengeluarkan kata-kata berbaur perkauman terhadap Ferdinand. Kini, Terry berdepan tindakan oleh FA ke atas insiden yang sama. Dalam kenyataannya, Terry menafikan tuduhan itu dan bersedia berdepan Suruhanjaya FA untuk menjawab tuduhan berikut. FA dalam kenyataannya pula menyebut Terry dikenakan tuduhan berikutan penggunaan kata-kata kesat atau penghinaan terhadap Ferdinand. Sebelum ini, Terry didapati tidak bersalah dalam perbicaraan selama 5 hari selepas Hakim Daerah Howard Riddle mendapati terdapat keraguan sama ada perkataan yang dihambur bertujuan untuk menghina. Selama ini, Terry sering menafikan tuduhan itu dan walaupun mahkamah membebaskannya, FA enggan menggugurkan siasatan mereka yang dimulakan sebaik Terry dituduh atas kesalahan jenayah itu. Jurulatih perahu layar Korea Selatan Lee Jae-chol dihantar pulang daripada Sukan Olimpik berikutan insiden memalukan kontingen negara itu selepas ditahan polis kerana memandu dalam keadaan mabuk.
Kadar alkohol jurulatih itu dapati 2 kali ganda daripada tahap dibenarkan selepas dia meminum arak ketika majlis sambutan untuk atlet Selasa lalu. Mahkamah mengenakan denda £340 ke atas Lee dan dia dilarang memandu di United Kingdom selama 18 bulan selepas gagal dalam ujian pernafasan bagi mengesan kadar alkohol. Delegasi Olimpik Korea Selatan kemudian mengadakan mesyuarat tergempar dan memutuskan untuk menghantar pulang jurulatih itu. Persekutuan Perahu Layar Korea Selatan turut memohon maaf bagi pihak jurulatih itu. Dalam kenyataan mereka, persekutuan itu mengakui jurulatih itu ada meminum arak pada majlis itu. Menurut kenyataan itu, Lee sememangnya bukan seorang peminum arak yang baik. Dan ketika ditahan, kira-kira 5 pagi, dia baru pulang selepas tidur di sekretariat persekutuan itu di luar perkampungan sukan bagi menghilangkan rasa mabuknya. Pelari pecut Jamaika Asafa Powell cukup bersemangat dalam peluang terakhirnya untuk mencipta nama di peringkat Olimpik. Ketika ini, pelari berusia 29 tahun yang juga bekas memegang rekod dunia yang catatan terbaiknya musim ini ialah 9.85 per saat masih mampu bersaing untuk mendapatkan pingat walaupun dia hanya pelari pecut ketiga terbaik untuk Jamaika. Powell dibayangi dengan kehebatan pelari terpantas dunia Usain Bolt dan sejak 12 bulan lalu nama Yohan Blake turut melonjak sehingga dia semakin dilupai. Tetapi selepas gagal memiliki pingat dalam acara individu dalam 2 sukan Olimpik terakhir kerana sekadar menduduki tangga kelima di Athens dan Beijing, Powell mahu mengakhiri tamasya kali ini dengan kejayaan. Sambil mengakui ini mungkin sukan Olimpik terakhirnya, dia begitu bersemangat untuk mengharungi tamasya di London kali ini. Perdebatan mengenai kecacatan Bolt sedikit sebanyak mengalih tumpuan daripada kecederaan yang dialami Powell. Dia tidak cergas ketika menduduki tempat ketiga di kejohanan kelayakan Jamaika bulan lalu serta menarik diri daripada Liga Berlian di Crystal Palace akibat kecederaan pangkal peha. Namun, Powell yakin dia akan berada pada tahap terbaiknya apabila acara 100 meter bermula 4 Ogos ini. Saudara, Detik 8 berakhir di sini. Kita imbas kembali berita-berita utama hari ini. Satu lagi mayat anak kapal anti bunga Alpinia ditemui. Kerajaan sasar bantu lebih 200,000 golongan kurang kemampuan. Sehingga bertemu lagi, terima kasih kerana menonton Detik 8. Selamat berpuasa, salam hormat, Assalamualaikum.